Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera Datuk Yang di-Pertua, Putrajaya dan Ahli Dewan. Bahagian pampasan pekerja ataupun compensation for employee kepada keluaran dalam negara kasar atau KDNK merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur tahap keadilan pembahagian keuntungan kepada pekerja. Kerajaan telah memperkenalkan beberapa inisiatif untuk meningkatkan tahap CE di dalam rancangan Malaysia ke-12 ke arah mencapai negara berpendapatan tinggi dan mencapai sasaran bahagian CE kepada KDNK mencapai 40% pada tahun 2025. Angka CE yang terakhir untuk tahun 2022 telah jatuh kepada 32%, sebelum itu 35%. 17 anjakan besar telah dikenal pasti bagi tujuan meningkatkan CE tersebut. Antaranya ialah penekanan kepada industri High Growth High Value atau HGHV berasaskan teknologi dan digital, elektrik dan elektronik ENE yang bernilai tinggi, pertanian dan industri asas tani yang berasaskan pertanian moden, nadir bumi, pemerkasaan perusahaan mikro kecil dan sederhana dengan menskalakan mereka, dan perusahaan sosial, termasuk juga pengukuhan jaringan pengangkutan awam dan ketersediaan bakat masa hadapan. Inisiatif-inisiatif tersebut adalah penting untuk menggalakkan peralihan aktiviti ekonomi kepada rantaian nilai yang lebih tinggi dan berupaya menarik lebih banyak pelaburan berkualiti dalam industri berintensifkan pengetahuan yang bertujuan untuk mewujudkan pekerjaan mahir yang menawarkan pendapatan tinggi. Selain daripada itu, inisiatif untuk meningkatkan produktiviti buruh terus diberi penekanan melalui penerima gunaan teknologi termaju dan latihan peningkatan kemahiran tenaga kerja. Kerajaan juga akan meneruskan perintah gaji minimum yang telah berjaya menaikkan tahap lantai gaji pekerja, menggalakkan lebih banyak lagi penerimaan sistem upah yang dikaitkan dengan produktiviti ataupun PLWS secara meluas dan meningkatkan keahlian keanggotaan kesatuan-kesatuan sekerja untuk memberikan lebih suara dalam rundingan pendapatan gaji, dan perkara-perkara ini telah berjalan dan akan terus berjalan. Dan pada hari ini, insya-Allah, selain daripada usaha-usaha yang telah ada itu, kerajaan juga akan mula memperkenalkan dasar gaji progresif untuk mereformasi struktur gaji pekerja Malaysia dan sebagai pelengkap kepada dasar-dasar sedia ada yang saya telah sebut tadi, iaitu gaji minima dan juga PLWS. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan gaji penengah pekerja, seterusnya meningkatkan kadar CE agar pekerja mendapat upah yang lebih baik bagi mengimbangi kenaikan kos sara hidup mereka. Dan insya-Allah Datuk Yang di-Pertua, kertas putih cadangan dasar gaji progresif itu akan dibentangkan petang ini, yang akan menjadi salah satu daripada strategi utama kerajaan untuk tempoh berbaki RMK 12 dan untuk tempoh 10 tahun akan datang. Terima kasih. Soalan tambahan Yang Berhormat Putrajaya. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Berdasarkan dokumen tinjauan ekonomi yang dikeluarkan bersama dengan Belanjawan 2024, bahagian pampasan pekerja kepada GDP untuk tahun 2023 dianggarkan 32.4% dan diunjurkan meningkat kepada 33.1% pada tahun 2024. Soalan saya, apakah unjuran bagi tahun 2024 dibuat dengan mengambil kira pendekatan-pendekatan yang telah disebutkan oleh Yang Berhormat Menteri tadi? Jika ya, apakah kerajaan melihat pendekatan yang dijelaskan tadi akan boleh membawa satu lonjakan besar, iaitu sekitar 7% pada tahun 2025 bagi mencapai sasaran CE GDP sebanyak 40%? Terima kasih. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Putrajaya. Kepada soalan yang pertama, sama ada unjuran di dalam tinjauan ekonomi itu mengambil kira dasar gaji progresif dan fokus-fokus yang lain, jawapannya tidak. Kerana ia belum dilaksanakan, belum juga peruntukan yang menyeluruh diluluskan oleh Parlimen. Sebab itu untuk tahun 2024 kita akan melaksanakan projek rintis dahulu
kerana ini adalah satu langkah, saya ingat yang kali pertama kerajaan campur tangan secara terus di dalam menaikkan gaji. Jadi ia juga akan memerlukan peruntukan yang besar berbilion tahun ke tahun melepasi RMK 12. Jadi pandangan saya sendiri ialah saya tidak mahu kita rush into it. Dan jadi unjuran itu memang betul ada 7% sebenarnya yang kita ketinggalan. Tetapi perancangan kita melalui segala dasar yang kita buat ini dan apabila disambut dengan industri-industri SGHV yang take up itu, kita akan dapat lihat dengan lebih baik 2024, 2025, ia akan mengekalkan momentum kalaupun menjelang RMK 12 di akhir 2025 itu dia tak mencapai sasaran 40%, tapi momentum itu akan diteruskan kerana kita ingin melonjakkan CE kepada 45% dalam tempoh 10 tahun daripada sekarang. Dan akhir sekali, Datuk Yang di-Pertua, kita juga kena mengambil kira bahawa CE negara pampasan pekerja kepada pekerja telah jatuh akibat COVID. Sebelum itu sekitar 35%, dia jatuh 3%. Jadi sasaran yang dibuat awal itu pun sebenarnya telah tergelincir. Jadi sementara kita akan cuba sedaya upaya, but saya ingat kita kena ambil satu pandangan yang lebih daripada RMK 12 ke arah itu. Terima kasih. Yang Berhormat Ipoh Barat. Terima kasih, Datuk Yang Di-Pertua. Soalan saya adalah kenapa CE ini jatuh dengan mendadak dalam tempoh masa yang singkat, dan walhal kita ada gaji minima yang dapat mengatasi masalah tersebut. Dan bukankah kita tahu bahawa majikan-majikan di negara ini sangat susah untuk meningkatkan gaji kepada pekerja kita, dan adakah kita perlukan undang-undang yang khusus untuk mengatasi masalah ini untuk menolong masyarakat B40 dan sebagainya? Terima kasih. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Ipoh Barat dan juga Datuk Yang di-Pertua. Soalan yang pertama tadi, kenapa ia jatuh dengan mendadak dalam tempoh 2 tahun? Ia kerana COVID. Bila COVID berlaku, maka banyak yang hilang pekerjaan. Jadi bila banyak hilang pekerjaan, mereka berada di luar daripada sektor penggajian, maka itu mengurangkan bahagian ekonomi kita yang dibayar sebagai gaji. Dengan izin Datuk Yang di-Pertua, less people employed, less salary, and therefore it's lower. Pada masa yang sama juga, COVID juga menyebabkan kenaikan gaji itu sudah tentu tidak dapat berlaku seperti tahun-tahun sebelumnya, kerana keutamaan syarikat-syarikat dan majikan adalah untuk memastikan mereka ada aliran tunai yang mencukupi untuk bertahan. Jadi pilihan pada ketika itu sama ada membuang pekerja ataupun memastikan mereka terus dapat kerja tapi gajinya itu tidak naik. Dan soalan seterusnya mengenai gaji minima, saya akan sebut juga di dalam pembentangan petang ini, tapi saya boleh berkongsi dengan Dewan. Selepas pelaksanaan gaji minima daripada tahun 2012 dan juga 3 kali peningkatan gaji minima sehingga tahap sekarang RM1,500, data-data menunjukkan pengalaman Malaysia itu ada sesuatu yang unik yang menghasilkan satu fenomena gaji yang disebut sebagai wage compression. Oleh kerana pekerja paling bawah yang paling kurang berkemahiran ini dinaikkan gaji RM1,500 secara wajib bagi syarikat-syarikat untuk mereka mengimbangi beban mereka, maka pekerja yang di pertengahan itu kenaikan gaji dia lebih perlahan. Jadi mangsanya, kalau saya boleh sebut di dalam Dewan ini, terutamanya ialah dengan izin entry level, terutamanya graduan. Sebab itu kita tengok graduan sebenarnya gaji dia sekarang sekitar RM1,600 saja permulaan. Dia tak banyak beza daripada RM1,500, sedangkan mereka ada ijazah. Dan begitu juga mereka yang telah bekerja 10 tahun, 15 tahun. Jadi gaji ataupun sumber syarikat itu untuk mematuhi perintah gaji minima nampaknya beralih daripada
graduan yang awal dan juga mereka yang berpengalaman. Dan akhir sekali, sama ada kita perlukan undang-undang seperti Perintah Gaji Minima, itu perkara-perkara yang telah dibincangkan selama hampir 7 bulan sehinggalah Kabinet bersetuju dengan model dasar gaji progresif. Kita ada sedikit masalah Ipoh Barat. Kerana daripada 1.1 juta majikan yang berdaftar di negara ini, 80% adalah perniagaan mikro, iaitu yang majikan 5 orang ke bawah pekerja dia dan kebanyakan mereka ini adalah F&B. 15% adalah perniagaan kecil. Hanya 2.5% perniagaan sederhana dan hanya 2.5% perniagaan besar. Kalau dibuat perintah yang mewajibkan naik gaji mengikut band tertentu tanpa campur tangan kerajaan dari segi insentif, besar kemungkinan kita akan melihat banyak syarikat-syarikat ini tidak mampu dan menutup perniagaan mereka, ataupun kita akan menolak lebih banyak pekerja-pekerja ke sektor informal. Mereka tidak lagi digaji tetapi mereka bekerja sebagai kontrak dan ini akan menyebabkan keadaan yang lebih sukar. Sebab itu jalan tengah yang diambil oleh kerajaan ialah memperkenalkan satu dasar dan model yang berasaskan insentif daripada kerajaan dan berasaskan sukarela dan dia mestilah berkait dengan produktiviti pekerja. Terima kasih, Tuan Ketua. Terima kasih Mohd Menteri. Berikutnya saya mempersilakan